مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أبو العطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علمي علوم عدت فرشور. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أوروبا العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاد. Kalimah dabbah, binatang yang melata. Apakah yang dimaksudkan dengan binatang melata pada hari kiamat nanti? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 15 Rejab 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-108 musim yang keempat. Bersama-sama dengan saya, jururhati Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama. Satu hari satu makra' dari bunga ke bunga, nak meraih keberkatan pagi, experience the dawn blessings. So jadi tuan-tuan dan puan, untuk nak raih keberkatan pagi pada pagi yang mulia ini tuan-tuan dan puan, kita nak baca ayat yang ke-30. Ayat ke berapa? Ayat yang ke-30 dari suratul Nahl. Muka surat 270 tuan-tuan dan puan. Kawan-kawan tolong tuliskan di ruangan komen. Muka surat 270, suratul Nahl ayat 30 tuan-tuan dan puan. Alright, tapi sebelum tu apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab suratul Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan muslimat rahimakumullah, bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton #Daily Quran episod yang ke-108 musim yang keempat secara live dari Studio B Seri Kembangan, Selangor. Tuan-tuan dan puan, tajuk hari ini level 3 punya penerangan. Tuan-tuan dan puan, kita nak belajar acah-acah belajar tafsir. Acah-acah belajar tafsir. Sebab apa? Tagline Daily Quran ialah visi Daily Quran adalah untuk elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Tuliskan di ruang komen kita punya visi ni, tuan-tuan dan puan. Visi Daily Quran Season 4. Okay? Setiap Daily Quran, setiap season berbeza visi dia. So, target dia tak sama. So, untuk Season 4 ni, target dia adalah untuk elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Kita nak elak. Sebab itu kita belajar Nahu, kita belajar tafsir. So, dua benda ni kita belajar ni sebagai langkah pertama untuk kita nak elak daripada fahami Al-Quran dengan akal sendiri, tuan-tuan dan puan. Tapi dalam masa yang sama kita ada misi harian kita. Misi harian kita adalah satu hari satu makro'. So, kita baca Quran, kita tak nak baca Quran saja. Kita tak nak betulkan sebutan tajwid saja, tuan-tuan dan puan. Tapi kita nak go through juga certain perkataan supaya kita ada sedikit input untuk pengetahuan kita. How about that? Good or better? Good or good? Good or very good? Ustazah Fauzia Abdul kata, mohon doa dari Ustaz dan pencinta Al-Quran semua. Pagi ni anak nak pergi interview kerja, pintu terkunci dari dalam. Ni panggilan pertama setelah habis belajar dari UTM Skudai. Mohon doa kepada anak Ustazah Fauzia Abdullah. Okay, jom kita sama-sama doakan anak Ustazah Fauzia Abdullah, semoga dia permudahkan segala urusan. Baik, tuan-tuan dan puan. Alright, kita akan baca sama-sama satu makro' dulu misi kita, tuan-tuan dan puan, dan 4 tanggungjawab ni seperti biasa tuan-tuan dan puan anda kena buat. Yang pertama, kena share video ini. Ini memang tanggungjawab kita bersama. Yang pertama buat apa? Share. Yang kedua buat apa? Belanja love. Love warna biru bersempena dengan baju saya hari ini, tuan-tuan dan puan, hari Selasa. Baju warna biru. Love warna biru. Banyak-banyak di ruang komen supaya kita rasa lebih ceria, seronok, semangat dan teruja-ruja. Baik, tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, sound check dulu, tuan-tuan dan puan. Bagaimana dengan audio dan visual kita pada pagi ini? Clear ke? Sangat clear. Dari mana anda sedang tonton kami? Please let us know di ruangan komen. Alright? Itu yang ketiga. Tanggungjawab ni, tuan-tuan dan puan. Yang keempat, ini paling wajib lah, tuan-tuan dan puan. Follow ketat-ketat rukun Daily Quran. Okey, perasan tak saya ada buat beberapa video sebelum ni, saya terangkan apa benda MST LDS tu. Tolong tonton video tu dan share video tu, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Ramai orang tak tahu binatang apa MST LDS ni. Tak tahu apa benda MST LDS ni. Tak tahu apa nak buat. Dah tahu dah. M tu mulut, S tu suara, T tu tempo, L tu lagu, D tu dialect, S tu style. Dah tahu dah. Tapi tak tahu what exactly to do apabila kita start baca Quran. Okey? Please, tuan-tuan dan puan, tengok video tu, tonton, fahami, digest, hadamkan betul-betul dan sila collect sebanyak yang mungkin manfaat daripada Daily Quran yang kita bersiaran setiap pagi jam 7.27 pagi ni, tuan-tuan dan puan. Okey? Tuliskan di ruang komen. Collect sebanyak mungkin manfaat dari Daily Quran. Tuliskan di ruang komen, tuan-tuan dan puan. Collect sebanyak mungkin manfaat dari Daily Quran. Dengan follow rukun Daily Quran. Duta-duta bantu saya. Tolong explain kepada para first timers. Saya percaya ramai first timers ni, tuan-tuan dan puan. Alright? Okey, tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sekarang. Misi kita satu hari satu makra' bermula daripada ayat yang ke-30 dari Suratul Nahl, muka surah 270, dan ini adalah #Daily Quran episod yang ke-108 musim keempat. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat berita kematian daripada Ustazah Rohani binti Sabri. So dia minta doa, dia punya ibu mertua dia meninggal. So kita doakanlah untuk arwah ibu mertua dia. Okey. Ustazah Rohani binti Sabri. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, kita hadiahkan segala bacaan yang kita baca pagi ini kepada arwah, insya-Allah. Dan boleh niatkan juga hadiahkan kepada keluarga masing-masing yang telah pun arwah. Mudah-mudahan ada berkat dan pahala. Kita buat amal soleh dan mereka pun dapat manfaat juga kalau Allah Ta'ala izin. Okey, baik, tuan-tuan dan puan,
Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Ready? Follow mulut saya tahu. 1. Oh, ramai pula minta doa. Okey, kita pakat doa. Semua kawan-kawan, semua kawan kita yang minta doa di ruangan komen tu. Saya minta maaf tak sempat nak baca semua komen tuan-tuan dan puan. Minta maaf, saya hanya pilih-pilih sahaja. So kita doakan. Anda boleh doa secara bertulis ataupun secara bertulis. Okey, reply komen dia tuan-tuan dan puan. Ada nampak orang komen doa, minta doa, reply komen dia. Sambil-sambil kita baca Quran, boleh tuan-tuan dan puan. Kita nak buat semua benda yang banyak baik. Kita start hari kita dengan buat banyak benda baik tuan-tuan dan puan. Alright? InsyaAllah. Wa qila lilladzina taqaw. 1, 2, 3. Wa qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum. Qalu khairan للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Surat sebelah. Cuba tengok surat 271 sekarang tuan-tuan dan puan. Cuba follow mulut, suara, tempo, lagu, dialek saya tuan-tuan dan puan. Wa qala allazina asyraku law sya. Cuba tiru mulut saya tuan-tuan dan puan. Bagi anda yang nak tiru mulut saya, tolong tengok skrin lah. Kalau tengok mushaf Quran sendiri, macam mana nak tiru mulut saya guys? Alright? Okay? Tengok ayat Quran yang ada di skrin. InsyaAllah akan bantu anda tiru mulut saya. Ada setengah follower dan anak murid saya tuan-tuan dan puan, setengah student saya yang tonton Daily Quran ni, antara tips yang dia share dengan kita ialah dia tonton Daily Quran ni berkali-kali setiap hari. 2 kali, 3 kali sehari. Kali pertama dia tonton untuk nak tiru mulut dia je. Mulut dia. Dia nak tiru mulut saya je. Okey, kali pertama. Kali kedua baru dia nak latih suara, tempo, baru dia nak dapatkan yang tu. Faham tak tuan-tuan dan puan? Sebab apa penting tuan-tuan dan puan anda follow mulut saya ni. Kalau anda tak follow 6 rukun Daily Quran ni, memang tak improve kualiti baca Quran kita guys. Right? Cuba tuan-tuan dan puan, cuba keluar daripada zon selesa anda. Okey? Khususnya yang dah pandai tajwid. Yang dah pandai tajwid, follow suara. Okey, yang dah terror, dah tajwid, dah tahu dah macam mana nak letak mulut, dah tahu dah makhraj, follow suara pula tuan-tuan dan puan. Suara tu bukan lagu. Suara dengan lagu tak sama. Lantunan suara tu tak sama tuan-tuan dan puan. Tuliskan di ruang komen, suara mengaji dengan suara baca Quran tak sama. Suara bercakap dengan suara mengaji tak sama tuan-tuan dan puan. Suara mengaji dengan suara bercakap tak sama. Kalau kita baca Quran dengan suara bercakap, memanglah tak sama macam orang Arab baca. Okey, mari try tuan-tuan dan puan. Wa qala alladzina asyraku. Perhati macam mana suara saya. 1, 2, 3. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Okey, tuan-tuan dan puan, cuba tengok ayat. Cuba tengok kalimah man yudil. Ustaz Luqman tolong bulatkan ni. Man yudil. Ada sabdu tu tuan-tuan dan puan. Ramai orang terlepas pandang sabdu ni. Ramai orang tak tahu macam mana nak wakaf pada tempat sabdu ni. Dalam kelas FOC dulu, kita ada belajar tuan-tuan dan puan, meninggalkan sabdu seperti membuang huruf. Dan kesalahan membuang huruf adalah lahnul jali tuan-tuan dan puan. Major mistake. Cuba ulang. Major mistake. So ingat, tuliskan di ruangan komen. Buang sabdu, buang huruf. Okey, tuliskan di ruangan komen. Tambah sabdu, tambah huruf. Sebab apa? Sabdu ni tuan-tuan dan puan, dia mewakili dua huruf. Huruf yang bersabdu adalah huruf tu menunjukkan kuasa dua. Huruf yang bersabdu ni menunjukkan huruf itu adalah huruf kuasa dua. Maksudnya ada dua lah huruf tu maksudnya. Itu yang saya nak bagi tahu. So maksudnya, bila huruf tu ada dua, masa yang kita spend untuk sebut huruf tu, of course lah kena sama dengan masa yang kita spend untuk sebut dua huruf. Logik? Tuan-tuan dan puan. So kena lama sikit huruf lam tu. Tak boleh mayudil. Tak boleh macam tu. Dia kena tekan. Mayudil. Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan? Okey, kita cuba buat sekali lagi tuan-tuan dan puan. In tahris ala hudahum. Ready? 1, 2, 3. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil. Wa ma lahum min nasirin. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Teruskan sama-sama penuh semangat ikut saya. Innama qawluna 1, 2, 3. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimahullah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada duta-duta Daily Quran yang bantu explain kepada ramai orang yang bertanya di ruangan komen. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan, saya tak sempat nak baca semua komen orang. Alright, bila saya baca komen orang yang saya tak baca komen dia tak suka. Bila saya baca komen orang yang tak suka tu, macam-macam hal pula. So sekarang ni tuan-tuan dan puan ikut saya lah kelas saya. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Sekarang kita nak belajar tajuk hari ni, perbincangan kita nak belajar sikit bersempena dengan VC Daily Quran Season 4 ini, nak elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Jangan keluar dulu kelas tuan-tuan dan puan. Kita belum habis kelas. Okey, jangan keluar dulu. Siapa yang nak keluar juga, minta izin dulu nak keluar. Orang yang tak minta izin nak keluar ni, dia tak ada adab tuan-tuan dan puan. Dia masuk rumah orang pun tak bagi salam, dia keluar pun tak minta izin. Ini adalah salah satu tindakan yang menyebabkan ilmu tak berkat. Rugilah tuan-tuan dan puan. Yang tak tahu tak apa. Ustazah Azura Wahab tanya pagi ni, Ustaz bawa taranum apa ya? Macam semangat je Ustaz baca Quran. Saya always semangat tuan-tuan dan puan. Okey? Semua lagu saya boleh transfer jadi semangat. Lagu Hijaz. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimahullah. Salah satu cabangan daripada lagu Hijaz kita pakai pagi ni. Tuan-tuan dan puan, kita nak belajar pasal ayat yang ke-49 ni. Cuba tengok. Ustaz Luqman tolong tunjukkan ayat 49 ni. Mungkin boleh bulatkan perkataan dabbah. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan dabbah ni tuan-tuan dan puan? Allah Ta'ala kata, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah sujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi daripada dabbah, binatang-binatang melata. Dabbah diterjemah apa kat sini? Makhluk melata. Okey, ataupun makhluk yang bergerak. Macam-macam versi terjemahan. Macam mana kita nak faham maksud dabbah ni tuan-tuan dan puan? Kita kena dengar apa kata ulama. Kejap lagi kita akan bincang. Tuan-tuan dan puan, tolong sediakan buku nota masing-masing. 20 saat saya bagi masa anda, sediakan highlighter, buku nota, pensel semua. 20 saat saya kembali. Jangan ke mana-mana. Saya akan kembali bersama anda selepas ini. Tuan-tuan dan puan, ada 3 pengumuman sebelum kita nak start belajar ni. Anda kena dengar betul-betul pengumuman saya ni. Yang pertama, nak ucapkan tahniah kepada semua bala menteri. Bala menteri. Semua angkatan menteri-menteri yang baru dilantik semalam, tuan-tuan dan puan, termasuklah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bekas mufti wilayah persekutuan, tuan-tuan dan puan.
di atas pelantikan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama. Mudah-mudahan dengan pelantikan Datuk Seri Mufti ini akan menambah baik lagi kualiti kemajuan agama Islam di Malaysia. Alright, dan nak ucapkan tahniah juga kepada semua pelantikan menteri-menteri. Mudah-mudahan pelantikan kabinet yang baru ini akan mengubah lebih baik lagi kualiti semua segenap perkhidmatan lah di seluruh Malaysia ini. Alright, tuan-tuan dan puan, terutama yang perkhidmatan online education. Siapa Menteri Pendidikan? Saya banyak tak kenal lah ramai menteri baru ni. Okey, boleh tak anda kenalkan kepada saya? Okey, baik. Yang kedua, pengumuman yang kedua adalah kita ada satu sesi live khas malam esok, tuan-tuan dan puan. Dia adalah kelas, tuan-tuan dan puan. Kita panggil Revision Daily Quran Season 2. Baru ni salah seorang duta Daily Quran kita, nama dia Ustazah Jamaliah Alias. Dia kata ramai yang bertanya, Ustaz, apa itu wakaf Jibril? Boleh tak Ustaz spend masa 5 minit buat revision sat tentang Daily Quran Season 2? Saya kata bagi tahu dia orang dapatkan Daily Quran Season 2 lah. Okey, so bila kita fikir-fikir balik, kita mesyuarat, macam mana kita nak bantu para followers kita yang baru, yang tak tahu menahu tentang Daily Quran Season 2, tuan-tuan dan puan. Daily Quran Season 2 adalah 240 episod Daily Quran yang lama, season lama. Sekarang ni season 4, tuan-tuan dan puan. So kita akan nak buat revision sikit. Apa dia content wise, tuan-tuan dan puan? Content wise, cuba sebut. Content wise yang kita ada, yang kita buat dalam Daily Quran Season 2 dulu. Dia tak sama dengan content Daily Quran Season 4. Daily Quran Season 4 hari ni, macam hari ni kan, kita nak belajar tentang dabbah. Okay, kita nak belajar tentang dabbah hari ni. So dia ada kena-mengena tafsir. So ramai yang bertanya nak belajar tajwid, nak belajar apa itu wakaf Jibril, apa itu makhraj, macam mana sifat huruf, macam mana hukum mat, tuan-tuan dan puan, macam mana nak follow tempo, macam mana nak buat suara, macam mana nak follow rukun Daily Quran yang lama, macam mana nak berlatih. Itu semua dalam Daily Quran Season 2. So kita akan buat revision esok, special punya untuk follower baru. Follower lama pun boleh buat revision, tuan-tuan dan puan. Esok pukul 9 malam. Hari Rabu pukul 9 malam. Apa dia? Ni tengok gambar ni. Tengok gambar ni, tuan-tuan dan puan. Tengok gambar ni. Revision Daily Quran Season 2. Esok pukul berapa? Esok pukul 9 malam, insya-Allah. Saya akan mengajar anda secara ringkas semua. Saya akan pilih lah sebenarnya. Saya akan pilih yang tajuk-tajuk yang best-best dan akan layan soal jawab berkenaan dengan konten-konten tajwid yang kita muatkan dalam Daily Quran Season 2. Dia special Daily Quran Season 2 ni, dia ada 4 level. Level yang pertama, orang yang baru merangkap baca Quran. Level yang kedua, orang yang dah lancar baca Quran tapi tak kenal ilmu tajwid. Level yang ketiga, orang yang dah lancar baca Quran tapi baru kenal ilmu tajwid yang basic, nak pergi lebih dalam lagi. Dan level yang keempat, level untuk guru Quran. Macam mana dia nak ajar benda yang basic untuk guru Quran, untuk anak murid dia. So untuk guru Quran, teknik-teknik dan skrip-skrip yang anda boleh guna untuk nak mengajar anak murid anda. Common mistake dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. So 4 level. Sebab tu special dan sangat complete Daily Quran Season 4, Season 2 ni, tuan-tuan dan puan. Sangat complete. Sebab tu saya nak buat revision supaya kita boleh bantu dan menjawab apa yang patut follower-follower baru kita yang tak tahu menahu tentang Daily Quran Season 2 ni. Boleh, tuan-tuan dan puan. Dan kita ada produk sebenarnya Daily Quran digital. Tapi tak ada maknanya anda dapatkan Daily Quran digital ni kalau anda tak tonton revision Daily Quran Season 2 ni. Okey? Esok tau, pukul 9 malam. Buat alarm phone anda. Alright. Okey, dan pengumuman yang ketiga, tuan-tuan dan puan, malam ni kita ada 2 kelas. Pukul 8 malam kita ada kelas recap Nahu dalam grup Nahu. Ni dengar ni. Pukul 8 malam kita ada recap Nahu dalam grup, dalam kelas Nahu. Ada recap. Sebab saya perlukan spend masa ni sebab nak kena arrange kelas baru. Okey. Lepas tu pukul 9 malam kita ada Q&A tajwid. Pukul 9 malam. Pukul 10 malam ni, tuan-tuan dan puan, kita ada kelas qiraat tuition. So 3 kelas malam ni. Okey. Qiraat tuition untuk umum. Pukul 9 malam Q&A tajwid juga untuk umum. Pukul 8 malam kelas Nahu recap tu pun untuk itu bukan untuk umum. Itu untuk orang yang dah join kelas lah. Alright? Okey, itu 3 pengumuman tu. Boleh tak duta-duta Daily Quran salin pengumuman saya ni
dan bagi tahu dalam grup Telegram nanti. Baik, tuan-tuan dan puan, kita nak belajar tentang ad-dabbah ni. Apa yang dimaksudkan dengan ad-dabbah? Menurut bahasa, dari segi bahasa, tuan-tuan dan puan, dabbah ni maksud dia adalah binatang yang berjalan di atas muka bumi. Ni semua dabbah. Ada setengah ulama dalam kitab Lisanul Arab, kalau tak silap saya pernah tengok maksud dabbah ni. Dabbah ni adalah binatang yang melata. Apa beza binatang yang 4 kaki dengan binatang yang melata, tuan-tuan dan puan? Binatang yang melata ni dia macam serangga. Dan banyak hadis menceritakan dabbah ini adalah binatang yang akan keluar apabila menjelangnya kiamat. Sebelum menjelangnya kiamat, tuan-tuan dan puan. Kenapa kita kena ambil serius berkenalan dengan dabbah ini, tuan-tuan dan puan? Pernah tak anda pergi Mekah baru ni, ada penuh serangga-serangga di Madinah dan Mekah. Madinah dan Mekah je, tuan-tuan dan puan. Mekah mula-mula tu dia keluar binatang dabbah. Dia ada belalang cengkerik banyak yang amat. Macam-macam racun dia orang guna. Banyak juga, tuan-tuan dan puan. Tapi sekarang ni dah clear. Alright? Kemudian ada juga ulama, ada banyak pendapat sebenarnya. Saya tak dapat nak cover semua. Ustaz Luqman, tolong tunjuk muka surat yang ketiga tu. Ada 5 pendapat ulama. Imam Al-Qurtubi menyatakan ad-dabbah ini adalah seekor anak unta daripada unta Nabi Saleh alaihi salam yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam batu. Dan unta tersebut akan keluar pada bila-bila masa dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelangnya kiamat, tuan-tuan dan puan. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Ini yang pertama. Okey. Dabbah itu adalah seekor anak unta daripada unta Nabi Saleh alaihi salam yang dimasukkan di dalam batu. Boleh follow cerita Nabi Saleh, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, pendapat yang kedua, tuan-tuan dan puan, ad-dabbah yang dimaksudkan adalah al-jassasah, yang disebut atau diceritakan dalam hadis Tamim Ad-Dari, tuan-tuan dan puan. Hadis Tamim Ad-Dari ni adalah ada kena mengena orang yang deal dengan Dajjal. Boleh tengok dalam hadis Tamim Ad-Dari, tuan-tuan dan puan. Okey, minta maaf tak ada nak cerita yang ni secara detail. Okey, ad-dabbah itu adalah al-jassasah, sejenis makhluk pemakan. Pemakan benda-benda yang dia makan benda-benda yang mengarut, tuan-tuan dan puan. Ni al-jassasah ni yang disebut dalam hadis Tamim Ad-Dari tu. Okey, yang ketiga, salin ni tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, ad-dabbah adalah ular yang menjaga dinding Kaabah. Ini pendapat yang ketiga. Okey, ad-dabbah ini adalah ular yang menjaga dinding Kaabah. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, pendapat yang keempat, ad-dabbah adalah manusia yang bercakap bagi menentang orang yang melakukan bid'ah dan kekufuran. Ni lebih spesifik lah, tuan-tuan dan puan. Okey, takrif yang lebih spesifik, dabbah adalah manusia yang bercakap bagi menentang orang yang melakukan bid'ah dan kekufuran. Okey. Pendapat yang kelima. Pendapat ulama yang kelima, perkataan ad-dabbah adalah kata nama bagi setiap binatang yang melata dan ia bukanlah haiwan. Maksudnya, dia bukan sejenis binatang. Dabbah ni bukan sejenis binatang. Dia adalah semua binatang yang melata. Macam yang saya bagi tahu yang awal tadi. Alright? Bukanlah haiwan tertentu yang memiliki pelbagai keajaiban dan keanehan. Berkemungkinan yang dimaksud dengannya adalah bakteria yang berbahaya yang telah membuat manusia menderita dari sudut badan dan kesihatannya. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Bakteria, virus, coronavirus ke apa ke? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab, tuan-tuan dan puan. Yang penting apa dia? Kita kena beriman dengan dabbah ini kerana ia adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan dan puan, dabbah ni duk ada dah sekarang ni. Dalam ayat 49 dalam surah An-Nahl muka surat 272 ni, Allah Ta'ala kata, semua makhluk yang ada di muka bumi, di langit, apa yang di antara kedua langit dan bumi, tuan-tuan dan puan, dari makhluk-makhluk yang melata, yang bergerak di muka bumi ini, dan termasuk malaikat sekali, semuanya sujud tanpa sombong. Sujud tanpa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat 50 tu. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut Tuhan mereka daripada atas mereka. Daripada atas mereka ni maksudnya
rasa takut tu duduk sini. Duduk. Ini panjang terjemahan dia ni tuan-tuan dan puan. Min fawqihim ni maksudnya takut yang amat sangat. Sehingga menyebabkan mereka tunduk dan tak sombong langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka semua ni, semua makhluk yang ada di muka bumi, ada di langit, dabbah, makhluk-makhluk yang bergerak yang melata di muka bumi, kecuali manusia, malaikat lagi tuan-tuan dan puan, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada takabur, ada sombong sedikit pun. Mereka ni buat je apa yang mereka suruh, kecuali manusia dan syaitan. Baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, disunatkan sujud di sini. Kita baca tasbih kalau tak boleh nak sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga bertemu nanti esok, temu janji kita jam 7.27 pagi. Salam sayang dari saya Uwais Qarni. Malam ini jangan lupa kita ada 3 kelas Daily Quran, 1 hari 1 makra, experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.